Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu 'abiduka riqa wa anta lam tazal lidhalika ahla. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما سنقرأه وما نقرأه في هذا المجلس المبارك وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا رب العالمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك. اللهم يا من مقاليد الخير كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي وافعل كذلك بأحبابي أبدا وارزقنا كمال فتوح العارفين والفقه في الدين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والانتفاع وخيرات الدارين وعلوم الأولين والآخرين يا رب العالمين. أما بعد، muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah, ringkasan kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah yang diringkaskan oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Qadhi Al-Syekh Yusuf Al-Nabhani rahimahullahu ta'ala. Semalam kita baca mimpi Abdul Muttalib dan berkahwinan Abdullah dengan Aminah, sehingga Sayyidatuna Aminah telah hamil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insya-Allah kita semua banyak mendapatkan manfaat dan menambahkan ilmu dan iman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga menambahkan cinta kita kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan sambung daripada bab wafatnya ayah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah Rasulullah namanya Abdullah. Ayah Rasulullah namanya Abdullah. Qala walamma tamma laha min hamliha shahran توفي عبد الله في المدينة عند أخواله بني النجار ودفن بالأبواء. Setelah Aminah hamil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perutnya, maka Abdullah
ayah Rasulullah musafir bersama kaum daripada Quraisy. Dan musafir itu jauh sikit. Ketika mereka pulang kepada Makkah, iaitu kumpulan ini daripada Quraisy, yang ayah Rasulullah bersama mereka, tiba-tiba Abdullah rasa kurang sihat. Ayah Rasulullah, dia rasa dirinya lemah dan sakit. Dan jalan mereka pulang kepada Makkah, biasanya mereka lalu daripada Al-Madinah. Di zaman itu namanya Yathrib, bukan Al-Madinah. Setelah Rasulullah berhijrah kepada Al-Madinah, barulah Rasulullah yang memberi nama Al-Madinah. Sebelum itu namanya Yathrib sahaja. Maka Abdullah minta izin daripada teman-temannya semua. Dia kata, saya tak boleh sambung jalan kepada Makkah. Jadi sampaikanlah cerita saya kepada ayah saya, kepada isteri saya, yang saya ni sakit, kurang sihat. Jadi Abdullah turun di Madinah di sisi saudara ayahnya. Di sisi saudara ayahnya Abdul Muttalib. Saudaranya daripada Madinah. Maka Abdullah turun di sana agar mereka jaganya dan memberi rawatan kepadanya sehingga sembuh. Tetapi Abdullah dan semua mereka tidak tahu bahawasanya ajal telah sampai kepada ayah Rasulullah. Dan ketika itu Sayyidatina Aminah barulah hamil Rasulullah SAW dalam perutnya 2 bulan. Baru 2 bulan hamil Rasulullah SAW dalam perutnya. Tiba-tiba sampai berita yang menyedihkan, berita sedih, iaitu Abdullah telah wafat di Al-Madinah. Sebelum Abdullah wafat, ketika sampai khabar Abdullah sakit kepada Abdul Muttalib, ayahnya, maka Abdul Muttalib suruh anaknya, anak sulung namanya Al-Harith, dia suruh dia pergi ceklah adik kamu Abdullah di Madinah kerana dia sakit di sana. Tetapi Al-Harith sampai kepada Al-Madinah, dia tak dapat dan tak sempat jumpa pun Abdullah, ayah Rasulullah. Rupanya Abdullah sudah meninggal di Al-Madinatul Munawwarah. Dan Abdullah ayah Rasulullah dikuburkan di kawasan yang bernama Al-Abwa. Al-Abwa satu kampung dekat daripada Al-Madinah. Abwa itu dekat daripada Al-Madinah. Wa qila fi dari Tababi'ah. Ada pendapat lain yang kata Abdullah dikuburkan di rumah At-Tababi'ah. At-Tababi'ah itu nisbah kepada raja-raja yang daripada Yaman dahulu, yang gelaran mereka At-Tubba' Al-Yamani. Tubba' kalau raja di Yaman biasanya namanya Tubba'. Gelarannya Tubba'. Macam kalau raja di Mesir dahulu gelarannya Fir'aun. Gelarannya Fir'aun. Fir'aun itu sebenarnya gelaran. Jadi kalau raja Yaman dahulu, sebelum zaman Abdullah ya Rasulullah yang dahulu, sebelum 1000 tahun begitu, raja-raja Yaman nama mereka Tubba'. Hatta raja Tubba' Yaman ini disebut di dalam Al-Quran. Ahum khairun am qawmu tubba'in. Allah SWT pernah sebutkan raja-raja yang gelarannya Tubba' daripada Yaman. At-Tubba' itu yang paling besar, raja Yaman yang paling besar pernah membina beberapa rumah di Madinah. Ketika diberitahu bahawasanya Nabi akhir zaman akan berhijrah kepada Madinah ini,
Jadi dia bina beberapa rumah dan dia bina satu rumah khas. Dia wakafkannya atau dia memberinya sebagai amanah kepada orang yang jaga sana di Madinah. Dia kata, rumah ini hadiah daripadaku untuk Nabi akhir zaman. Ini sebelum ulama sirah kata hampir 500 tahun atau 1000 tahun sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, ulama kata Rasulullah ketika sampai kepada Al-Madinah, Rasulullah turun di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dan Abu Ayyub Al-Ansari ni keturunan orang yang pegang amanah daripada At-Tuba'. Dan rumah itulah yang dibina oleh At-Tuba' Al-Yamani. Yani ulama kata sebenarnya Rasulullah turun di rumahnya. Wa yudhkaru an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu lamma tuwfiya Abdullah qalat al-malaikah إلهنا وسيدنا بقي نبيك يتيما فقال الله تعالى أنا له حافظ ونصير. Pernah diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata ketika wafatnya Abdullah ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para malaikat berkata kepada Allah, wahai Tuhan kami, Nabimu dibiarkan begitu yatim. Yani malaikat rasa kesian kepada Nabi Muhammad SAW sebelum lahir. Kerana ketika wafatnya ayah Rasulullah, Nabi Muhammad SAW belum lagi lahir. Masih di dalam perut ibunya, umurnya 2 bulan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala jawab kepada malaikat, Allah berfirman, Ana lahu hafidhun wa nasir. Saya yang akan menjaganya dan menolongnya. Yani Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga Rasulullah dan menolong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Amr bin Qutaybah qala sami'tu abi. Daripada Amr bin Qutaybah qala, dia berkata, sami'tu abi, saya pernah mendengar ayahku, wa kana min awiyatil ilm, dan ayahku ni daripada ulama yang besar. Beliau berkata ketika hadaratil wiladatu Aminah, ketika hampirnya Aminah ingin melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, iftahu abwabas samai kulliha wa abwabal jinan. Allah berfirman kepada malaikat, bukakanlah pintu-pintu langit semuanya, juga pintu-pintu syurga. Wa ulbisatin syamsu yawma idzin nuran 'azima, dan matahari telah dibakai cahaya yang begitu agung dan besar pada hari kelahiran Rasulullah SAW. Yakni cahaya matahari pun cahaya yang paling terang pada hari itu. Wa kana qad adina Allah Ta'ala tilka sanata li nisa'i dunya ay yahmilna dhukuran karamatan li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengizinkan di tahun tersebut, yakni tahun kelahiran Rasulullah SAW, untuk perempuan-perempuan di dunia semua untuk hamil anak atau bayi yang lelaki sebagai kemuliaan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani semua perempuan hamil dengan anak lelaki di perutnya pada tahun kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Naim. Wiladatuh. Sekarang bab yang menceritakan tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau akan menceritakan tentang hadis yang dhaif, tetapi boleh diceritakan tentang kelebihan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang ajaib yang berlaku ketika Aminah lahirkan Rasulullah.
Daripada Ibnu Abbas, beliau berkata, "Kanat Aminatu tuhaddithu wa taqul." Aminah ibu Rasulullah biasanya menceritakan, dia berkata, "Atani atin hina marra min hamli 6 ashhurin fil manam." Ketika saya hamil bulan yang ke-6, datangnya sesuatu kepadaku. Dia berkata kepada saya, "Ya Aminah, innaki hamalti bi khairil alamin." Wahai Aminah, kamu telah hamil dengan khairul alamin, sebaik-baik alamin. Fa idza waladtihi fasammihi Muhammada waktumi sya'naki. Maka kalau kamu lahirkannya, maka berikanlah nama Muhammad kepadanya dan sempurnikanlah berita itu. قالت ثم لما أخذني ما يأخذ النساء ولم يعلم بي أحد لا ذكر ولا أنثى وإني لوحيدة في المنزل. يعني sehingga saya sampai kepada malam yang akan melahirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada siapa-siapa tahu tentang keadaan saya. Saya tengah cuba melahirkan Nabi, lelaki, perempuan, dan saya satu orang sahaja di rumah. Wa Abdul Muttalib fi tawaf. Abdul Muttalib atau Rasulullah dekat kawasan tawaf. Sami'tu wajbatan 'azimah. Saya tiba-tiba mendengar satu bunyi yang besar. Wa amran 'aziman halani, dan perkara yang besar, yang agung, yang menakutkan saya, membuat saya terkejut. Ra'aitu ka'anna janaha tayrin abyad qad masaha 'ala fuadi. Saya melihat tiba-tiba seolah-olah ada burung yang berwarna putih sapu dada saya. Fadhahaba 'anni ar-ru'b. Tiba-tiba semua rasa takut itu dan risau hilang daripadaku. Juga semua rasa sakit ketika melahirkan Nabi hilang sekali. Thumma iltafattu. Kemudian saya pandang, toleh. Dalam bilik dia satu orang. Fa idza ana bi syarbatin bayda fatanawaltuha. Tiba-tiba ada air yang putih. Fa asabani nurun 'ali. Maka dia ambilkan air itu dan dia telah mendapatkan lepas minum air itu cahaya yang terang. Thumma ra'aitu niswatan kan nakhli tiwalan. Kemudian saya melihat beberapa perempuan hadir waktu kelahiran saya seperti pokok kurma, yang ini tinggi. Dia contohkan mereka dengan pokok kurma kerana tingginya, perempuan yang tinggi. Ka'annahunna min banati Abdi Manaf. Seolah-olah mereka daripada keturunan Abdi Manaf, kerana perempuan daripada keturunan Abdi Manaf semuanya tinggi sangat. Yahduq Nabi. Mereka semua melihat kepadaku. Maka saya merasa belik dan ta'ajub. Wa aqulu wa Ghawthah. Maka saya minta tolong. Saya kata tolong sebab dia rasa terkejut. Apa yang berlaku sekarang? Min aina alim Nabi? Siapa yang memberitahu kepada perempuan ni yang saya sekarang tengah mahu lahirkan anak? Faqulna li. Maka tiba-tiba perempuan itu berkata kepada saya, Nahnu Asiyatu imra'atu Fir'aun. Saya adalah Asiyah, istri Fir'aun. Wa Maryam binti Imran. Wa ha'ula'i minal huril 'ain. Dan perempuan-perempuan yang lain daripada bidadari syurga. Washtadda biyal amru wa ana asma'ul wajba fi kulli sa'a. Dan setiap kali saya rasa bunyi yang kuat yang membuat saya juga takut balik. Fabainama ana kadhalik idza qailin yaqul khuduhu an a'yunin nas. Tiba-tiba ada suara yang kata hilangkanlahnya daripada mata manusia. Dan saya melihat lelaki-lelaki yang berdiri atas angin, atas udara. Bi'aidihim abariq min dhahab min fiddah. Di tangan mereka bekas-bekas daripada perak. Fakashafa Allahu an basari fara'aitu masyariqal ardi wa magharibaha. Maka Allah Subhanahu wa taala membukakan hijab untuk mataku, maka saya melihat di waktu itu kepada bumi timur dan baratnya. Dan saya melihat
3 bendera ditinggikan. Satu bendera di timur, satu bendera di barat, satu bendera atas Al-Kaabah. Maka di waktu itu saya lahirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya melihat kepadanya, yakni kepada Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengangkat jarinya kepada langit sebagai orang yang berdoa. Seperti orang yang berdoa. Thumma ra'aitu sahabatan bayda. Kemudian saya melihat awan yang putih yang menunjuk kepada Muhammad. Sehingga Muhammad tiba-tiba hilang daripada mata saya di waktu itu. Lepas tu saya mendengar satu bunyi atau satu suara berkata, "Tufu bihi masyariqal ardi wa magharibaha." Pusingkanlah Muhammad ini kepada di bumi ini di timur dan barat. Wadkhiluhu al-bihar, dan masukkanlahnya di dalam laut. Liya'rifuhu bismihi, agar mereka mengenal dia, mengenal Muhammad ni dengan namanya dan gambarannya, penciptaannya. Thumma tajallat anhu fi asrawat. Kemudian tiba-tiba awan itu hilang dengan segelap mata, yakni dengan laju sangat. Hadis ini walaupun dhaif tetapi yakni menunjukkan juga tentang kelebihan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma lamma wulida sallallahu alaihi wasallam qala fi udunihi Ridwan khazinul jinan. Ibn Abbas berkata ketika lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Ridwan penjaga syurga bisik dekat telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Abshir ya Muhammad." Ambillah kabar gembira wahai Muhammad. "Fama baqiya li nabiyyin ilmun illa waqad u'titah." Tidak ada satu nabi pun yang pernah ada di atas muka bumi ini melainkan kamu telah diberi ilmunya semua. Jadi Rasulullah SAW seorang nabi yang paling luas ilmunya daripada para anbiya dan mursalin semua. Fa'anta aktsaruhum ilma, maka kamu wahai Muhammad adalah nabi yang paling banyak ilmunya. Wa asyja'uhum qalba, dan mempunyai hati yang berani dan kuat. Rawahu Muhammad bin Sa'ad. Rawahu al-Hafidh Abu Bakar bin A'id fi kitabih Al-Maulid. Wa anhu aidan, juga daripada Ibn Abbas beliau berkata, Aminah berkata, ibu Rasulullah, lamma fusila minni, yakni ketika Rasulullah SAW lahir, kharaja ma'ahu nurun adha'a lahu ma baina al-masyriqi wal maghrib. Keluarnya sekali dengannya cahaya yang menerangkan antara barat dan timur. Dan rawayatul Imam At-Tabarani, rawal Imam At-Tabarani annahu lamma waqa'a fil ardi waqa'a maqbudatan asabi'u yadayhi musyiran bis sabbabati kal musabbihi biha. Imam At-Tabarani riwayatkan ketika Rasulullah lahir, Rasulullah turun kepada bumi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkat jarinya begini kepada langit sebagai orang yang baca tasbih atau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ruwiya an Uthman bin al-As, juga ada riwayat yang kata daripada Uthman ibn al-As radhiyallahu anhu, daripada ibunya Fatimah, dia berkata, lamma hadarat wiladatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ra'aitu al-baita hina waqa'a qad imtala'a nura. Ketika Sayyidatuna Aminah ingin melahirkan Rasulullah, waktu itulah kawan-kawannya berasan yang Aminah ingin melahirkan Rasulullah.
Jadi waktu tu datanglah Fatimah ini dan datang perempuan-perempuan yang lain, 2 atau 3. Antaranya Ummu Uthman bin Al-As, ibu Uthman bin Al-As ini. Dia kata ketika saya hadir, ketika Aminah melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya melihat ketika lahirnya Rasulullah, bilik Aminah itu penuh dengan cahaya. Penuh dengan cahaya di dalam bilik Sayyidatina Aminah. Nampak bilik semuanya cahaya. La ara illa nura. Saya tidak melihat kecuali cahaya. Semuanya penuh dengan cahaya. Wa ra'aitu nujum tadnu. Dan saya melihat bintang-bintang semakin dekat daripadaku. Hatta dhanantu annaha sataqa'u alai. Sehingga saya bersangka dan khayal mungkin bintang itu akan jatuh atasku. Ada riwayat lain, Fatimah ini, ibu Uthman bin Al-As sendiri berkata kepada bintang. Dia pun yang cakap kepada bintang, La taqa'na alai. Jangan jatuh atasku. Subhanallah. Inilah ajaib yang berlaku ketika lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah nur. Rasulullah cahaya. Sebab itu rumah penuh dengan cahaya, hati penuh dengan cahaya, hatta bintang pun dekat. Ulama ahlul dzauq, ulama kata hatta bintang pun rasa rindu sebenarnya. Dan hanya orang yang ada dekatnya sahaja boleh melihat perkara tersebut. Bintang pun jadi dekat daripada bilik Aminah. Seluruh alam, semua makhluk-makhluk Allah, cita-cita di waktu itu mereka ada. Sebab itulah dalam riwayat yang tadi, malaikat ambil Nabi SAW, pusingkannya di dalam laut, di kepada alam semua, agar makhluk-makhluk yang lain rasa kini rindu mereka kepada Rasulullah SAW. Wahakadha. Hadis ini rawahu Al-Baihaqi, riwayat Imam Al-Baihaqi. Wa 'anil Irbad, daripada Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Inni Abdullah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, aku ini adalah hamba Allah, wa khatimun nabiyyin, dan penutup para anbiya, wa inna Adama lamunjadilun fi tinatih. Dan ketika saya ditulis sebagai penutup para anbiya, ketika tu Adam masih belum lagi siap penciptaannya. Wa sa'ukhbirukum an dhalik, dan saya akan menceritakan kepada kalian tentang perkara ni bagaimana jadi. Inni da'watu Abi Ibrahim, sesungguhnya aku ini adalah hasil doa ayahku Ibrahim. Iaitu di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim ketika hantarkan anaknya Ismail dengan ibunya di Makkah, dan dia nampak Makkah kosong, tidak ada orang hidup di dalam di Makkah. Juga selepas Nabi Ibrahim bina Al-Kaabah di Makkah, Nabi Ibrahim angkat tangannya doa kepada Allah. Beliau berkata, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. Ya Allah, bangkitkanlah daripada kalian, orang yang penduduk Makkah ini, seorang Nabi daripada kalangan mereka, daripada golongan mereka, daripada anak Ismail ini, dari keturunanku. Jadi Nabi SAW, dia kata, doa Nabi Ibrahim itu, itulah ada, itulah ana, saya. Saya adalah hasil doa ayahku Nabi Ibrahim. Wa bisyaratu akhi Isa, juga saya ini adalah khabar gembira yang diberikan oleh Nabi Isa. Iaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala atas lidah Nabi Isa, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di yasmuhu Ahmad. Nabi Isa alaihissalam pernah memberitahu khabar gembira kepada al-hawariyin, kepada kaumnya, umatnya. Dia berkata, wa mubasyiran, saya datang membawa hukum Allah, syariat Allah, kenabian daripada Allah. Juga saya datang membawa satu tugas juga, iaitu memberi khabar gembira kepada kalian semua bahawasanya akan datang seorang Nabi setelah aku yang bernama Ahmad. Namanya Ahmad. Jadi itu adalah
salah satu tugas para anbiya dan mursalin. Setiap satu nabi wajiblah memberi khabar kepada umatnya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ru'ya ummi allati ra'at. Ini sekarang Rasulullah yang cerita tentang dirinya. Dia kata, juga saya adalah mimpi ibuku yang ibuku mimpi ketika hamil saya di dalam perutnya. Wa kadzalika ummahatun nabiyyin yarain. Dan begitulah ibu-ibu para anbiya mimpi begitu juga. yakni mimpian yang membawa khabar gembira. Wa inna umma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'at, ketika dia melihat ketika dia lahirkan Rasulullah, nuran, cahaya keluar sekali dengannya sehingga Aminah ibu Rasulullah dapat melihat kepada istana-istana negara Syam. Hadis ini riwayat oleh Imam Ahmad, Al-Bazzar, At-Tabarani, Al-Baihaqi, juga Imam Ibn Hibban dan Al-Hakim berkata hadis sahih. Dan inilah yang diisyarahkan oleh ba'ci Rasulullah, iaitu Al-Abbas. Al-Abbas, ba'ci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata di dalam syairnya, dia pernah menulis satu syair, atau kata dengan bahasa sekarang kata qasidah, tentang kelahiran Rasulullah, memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuji anak saudaranya iaitu Rasulullah. Al-Abbas, ba'ci Rasulullah, berkata, wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu, dan kamu wahai Muhammad, ketika kamu lahir bumi bersinar, bercahaya. Wada'at binurikal ufuqu, dan seluruh dunia bercahaya oleh cahayamu. Fanahnu fi dhalika ad-diya, maka kita sekarang berada di dalam cahaya itu, iaitu cahaya iman, cahaya Islam, cahaya kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rawa Ibn Sa'd annaha waladathu nadhifan ma bihi qadar. Imam Ibn Sa'd meriwayatkan, dikata ibu Rasulullah lahirkan Rasulullah bersih, tidak ada apa-apa kekotoran. Baik. Ulama kata, apa hikmah cahaya yang keluar daripada Aminah menerangkan istana-istana negara Syam? Kenapa bukan negara-negara yang lain? Ulama kata, itu isyarat, dan itu maknanya negara Syam itu adalah negara kerajaan Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti. Kerajaan Islam akan teguh dan tegak dan jadi kuat dan besar dan mula bangun daripada Syam. Dan itu yang dikata oleh Ka'b al-Ahbar ketika dia menceritakan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kitab-kitab Allah yang dahulu. Dia kata Muhammad Rasulullah lahirnya di Makkah, hijrahnya ke Yathrib iaitu Madinah. Wa mulkuhu fi Syam, kerajaannya di Syam. Sebab itu cahaya yang keluar dengan Rasulullah menerangkan istana negara Syam. Kerana negara Syam tu bahagiannya besar daripada cahaya Rasulullah SAW. Oleh itu Nabi SAW di-Isra' kepada negara Syam, kepada Al-Filistin. Filistin negara Syam juga. Filistin, Syria, ini semua namanya negara Syam. Jordan juga, ini semua negara Syam. Jadi Nabi SAW Isra' Mi'raj kepada mana? Kepada negara Syam. Nabi Ibrahim AS berhijrah kepada negara Syam. Juga di akhir zaman nanti Sayyidina Isa bin Maryam akan turun juga kepada negara Syam di sisi Menara yang Putih. Nabi Isa AS di akhir zaman akan turun. Dia akan turun mana? Di negara Syam, di negara Syria atau di Filistin. Wahia, juga bumi Syam ini, dia adalah badan mahsyar nanti di hari kiamat. Di hari kiamat ada badan mahsyar tu. Manusia semua akan berkumpul di mana? Di badan mahsyar tu di Syam. Negara Syam ni akan jadi badan mahsyar nanti. Manusia semua akan berkumpul di sana. Hadis ini disebut, atau faedah ini disebut oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali. La ilaha illallah. Baik, Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan daripada ibunya Asy-Syaffa.
Ibu Abdurrahman bin Auf juga antara perempuan yang bantu ibu Rasulullah melahirkan Rasulullah. Dia kata ketika Aminah lahirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia keluar terus ke atas tanganku. Maka di waktu itu dia bersin atau dia mengucap, fasami'tu qailan yaqul, ketika dia bersin saya mendengar satu suara yang jawab kepada Nabi, dia kata rahimakallah. Kalau bersin cakap alhamdulillah. Suara tu dari malaikat. Dia jawab kepada Rasulullah, dia kata rahimakallah. Wa adha ali, dan kemudian cahaya penuh di antara timur dan barat. Sehingga saya melihat antara timur dan barat. Bukan Aminah sahaja, hatta Syafa', hatta yang tadi itu Fatimah ibu Uthman bin Al-As, semua mereka nampak cahaya tu, dan cahaya tu membuat mereka melihat kepada dunia. Hatta nazartu ila ba'dhi qusuri Rum, sehingga saya melihat kepada bahagian istana di negara Rum. Qalat thumma albastuhu wa aslahtu, kemudian saya pakaikan Nabi SAW, saya pakai dia baju lepas baru lahir, kemudian saya baringkannya. Tiba-tiba kawasan ni jadi gelap dan meremang. Tiba-tiba badan saya meremang. Sayyidatuna Asy-Syafa', dia kata badan saya rasa takut dan meremang. Thumma ghuyiba anni, tiba-tiba saya dah tak nampak Rasulullah SAW, hilang. Fasami'tu qailan yaqul, kemudian saya mendengar satu suara yang berkata, aina dhahabta bih, ke mana kamu bawanya? Maka ada suara lain jawab kepadanya, kepada timur. Qalat falam yazal al-hadith minni ala bal. Dia kata, lepas tu saya anggapnya macam biasa je lah. Saya tak cerita pun kepada siapa-siapa. Saya diam sahaja. Saya cakap mungkin saya ni macam tak betul lah apa-apa. Kadang-kadang orang rasa dia tak betul. Dia rasa dirinya macam tak betul. Jadi dia diam sahaja. Dia tak cerita kepada siapa-siapa. Tapi dia kata, saya tak lupa apa yang saya dengar dan apa yang terjadi itu. Dan apa yang saya nampak. Kemudian, saya simpan cerita tu sehingga Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, fakuntu fi awwalin nasi islama, maka saya telah menjadi antara manusia yang pertama masuk Islam terus, kerana dari mula lahir saya dah nampak cahayanya. Hadis ini riwayat Abu Nuaim fi ad-dalail, bid-dalail. Wa an Hassan bin Thabit, daripada Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW, dia kata, ketika saya masih budak, umurku 7 tahun atau 8, saya faham apa yang orang cakap dan apa yang saya melihat. Saya masih ingat, di waktu itu ada seorang Yahudi, tiba-tiba di satu hari, di pagi-pagi sangat, dia menjerit dengan suaranya yang tinggi. Dia panggil, wahai orang Yahudi, wahai golongan Yahud. Maka semua orang berkumpul datang. Dia kata, waktu tu saya budak dan saya dengar apa yang dia akan cakap. Tiba-tiba dia kata, wailaka malak. Mereka kata kepadanya, celakalah engkau ni. Kenapa kamu kejutlah orang dari pagi-pagi ni? Apa ceritanya? Dia kata, tala'a najmu Ahmad alladhi wulida bihi fi hadhihi al-lailah. Telah muncul bintan Ahmad, iaitu tanda kelahiran Nabi di malam tadi. Jadi malam tadilah telah lahir Nabi akhir zaman yang namanya Ahmad. Wa an Aisyah, juga hadis ini yang tadi dari Hasan, riwayat Al-Baihaqi wa Abu Nuaim, Imam Al-Baihaqi Abu Nuaim. Juga daripada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha qalat, kana Yahudiyyun qad sakana bi Makkah. Ada seorang Yahudi yang tinggal di Makkah. Sehingga di malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya ma'syara Quraisy, tiba-tiba dia memanggil kepada ahli Quraisy semua. Dia kata, hal wulida fikumul lailata maulud? Adakah malam ini ada siapa-siapa dapatkan anak lelaki? Maka mereka jawab, kita tak tahu, tapi kita akan cek. Unduru. Kemudian dia kata, unduru, ceklah dulu. Fa innahu wulida fi hadhihi al-lailah nabiyyu hadhihi al-ummah. Sesungguhnya malam ni telah lahirnya nabi umat ini. Baina katifaihi alamah, di antara dua-dua bahunya dari belakang ada tanda.
Itu tanda kenabian, iaitu khatamun nubuwah. Cincin tanda kenabian. Fansarafu fasa'alu. Maka setiap satu dibalik kepada keluarganya. Dia tanya siapa, ada saudara ke, ada keluarga, ada kawan yang dapat anak lelaki. Maka semua mereka berkata, Abdullah, anak Abdul Muttalib, isterinya Aminah semalam baru dapat anak lelaki. Maka Yahudi itu, dia pergi sekali dengan mereka semua ramai-ramai kepada rumah Aminah. Mereka minta mahu cek dan melihat kepada badan Nabi SAW. Yahudi itu. Maka Aminah keluarkannya untuk Yahudi itu. Abdul Muttalib keluarkan. Falamma ra'a al-Yahudiyu al-alamata kharra maghshiyan alaih. Selepas orang Yahudi itu melihat badan Nabi SAW dan pusingkan badannya dan dia melihat cincin tanda kenabian ada di belakang Nabi, maka dia pingsan. Yahudi itu terus pingsan. Waqala, lepas dia sedar, lepas bangun dari pingsannya, dia kata, "Dhahabatin nubuwwatu min Bani Israel ya ma'syara Quraisy." Dia kata, kenabian telah hilang daripada golongan Bani Israel, wahai kaum Quraisy. Kerana Bani Israel, kaum Yahudi, mereka sangat menunggu kedatangan Nabi SAW. Kamera ada? Ha? Habis bateri ke? Cuba tengok. Baik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah, minta maaf ada kamera berhenti, jadi kita insyaAllah akan sambung pada malam esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.